Okay, sekejap. Alright. So, 3 plot ni ada dalam topik ni, di mana yang menggunakan kertas graf hanyalah plot kotak sahaja. Okay, biasanya guna kertas graf. Biasanya guna kertas graf lah. Tapi kalau tak ada kertas graf tak ada masalah. Dia dalam banyak kertas graf tu dia ambil secebis kertas graf sahaja. Okay, plot kotak tu kamu just lukis kotak biasa, and then kamu plotkan. Dia macam bentuk perintang sikit. Alright, so mungkin ada yang dah cover kat situ. Nanti kita akan belajar lagi lah minggu depan. Minggu ni kita akan belajar satu plot saja, iaitu plot batang dan daun. Dan di sini kita nak ambil data-data dia. Okay, kita akan belajar selain daripada itu. Kita akan belajar mean, kita akan belajar mode, kita akan belajar median, kita akan belajar julat, banyak lagi. Kita akan belajar julat antara kuartil. Okey. Dan kita akan belajar kuartil pertama dan kuartil ketiga. Banyak sangat banyak. Macam mana awak nak ingat, macam mana awak nak hafal. So benda ni awak kena hafal sebenarnya, tapi yang ini jangan risau sebab dia ada sediakan rumus. Yang ini kalau awak sentiasa buat, insya-Allah semuanya awak akan ingat lah. Sebab benda ni kalau kita selalu buat latihan, kita akan ingat. Okey. So sekarang ni ceritanya kita nak buat soalan nombor 1, iaitu plot batang dan daun. Dan kita tengok kepada soalan nombor 1A. Soalan 1A dia cakap bina satu plot batang dan daun untuk mewakili data di atas. So ini adalah data dia. Saya zoom, ataupun saya tak nak zoom lah, saya ambil je. Sekejap Alright. So ini adalah data dia. So bagaimana awak nak plot batang dan daun tu, awak just plot sahaja di kertas awak. Tak perlu guna kertas graf, okay? Guna kertas biasa sahaja. Nanti kalau dekat dalam exam, dia akan sediakan ruangan lah untuk kamu letak plot tu. So biasa plot ni dalam bentuk T. Okay, dia bentuk T. Sekejap sebab rangka dulu. Dia bentuk T macam ni biasanya. So saya sediakan T sahaja. Dan sekarang ni cerita dia ada satu jenis data sahaja. Maksudnya cerita dia ada data ini sahaja. Dia tak ada dua data. Nanti kita akan tengok jenis yang dua data. So apa ni? Apabila awak nak lakar plot batang daun ni, awak kena tengok nilai minimum dia. Okay, awak tengok nilai minimum dia. Nilai minimum tu adalah sedikit. Nilai minimum ni adalah sedikit. Nilai yang paling sedikit. So berdasarkan keseluruhan data ni, nombor mana yang lebih rendah kalau awak tengok? 38. Okey. 38. Nombor yang awak nampak dekat sini adalah 38. Jadi biasanya untuk kita plotkan data, kita akan ambil satu digit letak pada daun dia. Okey. Ni dekat batang dia, biasanya pokok kan, ada macam tangkai dia dan ada daun dia. Ni contohlah. Tapi saya tak nak lukis bunga sebab cerita dia semua ada tangkai dan daun sahaja. So awak anggap daun ni hanya guna satu digit sahaja. Tapi digit belakang, dia tak boleh ambil digit depan. So biasanya kita akan ikut urutan menaik. So ikut urutan menaik. Okey. So biasanya nombor yang paling kecil kita start dengan 38. Cara menulis dia adalah tulis 3 di depan dan daun dia adalah digit yang paling belakang. Digit 8 yang kita ada. Okey, 8. Warna hijau lah. Okey, 8. So biasanya itu cara kita menulis plot, start dengan nombor yang paling rendah. And then awak tengok lagi, ada tak nombor 30 lebih-lebih macam tu. Kalau tak ada, maksudnya itu sahaja dalam baris ini, dalam baris pertama. So kita akan pergi loncat kepada baris yang seterusnya. Kita akan tengok nombor 40 dan ke atas. Maksudnya dia akan guna digit puluh. Okey, digit puluh untuk buat bahagian dia punya batang ni. Dan kemudian dia akan ambil digit sar untuk buat bahagian daun. Kemudian kita tengoklah ada tak 40. Kalau 40 dan lebih tak ada, maksudnya kita boleh skip
Kita boleh skip kepada 50 dan ke atas. So kita check ada tak 50 dan ke atas. Kalau tak ada, kita boleh skip lagi. Dan kita cari pula 60 dan ke atas. Okey, kita cari 60 dan ke atas, kita jumpa 65 dan kita tak jumpa lagi yang lain. So maksudnya ada satu sahaja. So benda ni saya dah ambil, saya padam. So tinggal 65. Jadi saya tulis 6 dan tinggal ujung dia adalah 5. Maksudnya ni bacaan dia kira sebagai 65. Alright. So kalau dah tak ada apa-apa data lagi, maksudnya dah settle lah untuk 60. Jadi bila awak dah ambil data tu, awak kena padam. Maksudnya awak jangan pandang lagi, supaya tak cuai, supaya awak tak terambil 2 kali. Okey? Itu maksudnya dia punya cara menulis dia sangat easy. And then awak teruskan dengan nombor 70-an. Okey, kita try. Kita cari 70. Ada tak 70? Kalau tak ada. Maksudnya banyak kat sini. Ada 71, 74. Okey, cara nak menulis dia mesti ikut urutan. Cara nak ikut urutan, kita tengok. Okey, 71 paling rendah. So kita tulis 7 sekali. Sekali je tulis. Sebab dia adalah kawasan dia punya tangkai. So biar je. Tapi nombor SAR ni kita tulis okey, 1 and then kita tulis 2. Maksudnya kita tulis seterusnya sampailah habis. And then kita jumpa 74 ada 2. So macam mana ni? Nak ambil satu ke nak ambil dua sekali? Kita akan ambil dua sekali. So tulis 4, tulis 4. Maksudnya macam tu. Sekejap saya guna warna hijau. Sekejap. Okay, 1, 2, 4, 4. Okay, and then awak dah ambil semua tu, awak boleh potong. Apa lagi? 77, 76, 77. So 6, 7. Okay, settle. Ada lagi? Tak ada. And then awak teruskan dengan 80 dan seterusnya. Okay, so kalau contohlah kat sini ada nombor kosong, wajib tulis kosong. Kalau awak tak tulis kosong, salah. Okay, salah, hilang satu markah ataupun tolak satu markah. So kena tulis kosong. Sebab bacaan dia akan kira seperti 80. Apa bermaksud? Alright. So itu dah dia punya trick. And then dah ambil, kita teruskan lagi. 82, ada lagi 80, sorry. Okay, 80. 82 3 59. Okay, so tinggal ini sahaja. So kita tulis 9 kosong. Okay, 0 1 3 5 8 9. Okay, bila dah settle, kita buat semakan. Cukup tak semua data ni kita dah sumbatkan dalam ni? Cukup tak? Kena kira So kita kira semua ni. Kita kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 2, 20. So total sepatutnya ada 20. Dan kat sini dalam gambaran ni kita kira belah kanan sahaja. So ada ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Okey, maksudnya 20 tu ngam lah. Ngam size cukup. Jadi maksudnya awak akan dapat lakaran 3 markah. Alright. So kalau salah satu, biasanya salah satu dia akan tolak satu markah lah. Kalau salah adalah sukatan-sukatan dikira macam mana. Kalau 20 data dibahagikan dengan 3. So ikutlah 20 per 3 berapa. So nanti mungkin dapat mungkin 6 salah awak akan tolak 2. Macam tu lah. 6 salah tolak 2. Dia akan kira macam tu. Alright. So yang markahan tu, permarkahan tu awak tak payah risau. Just buat sahaja. Dia senang dan easy. Alright. So itulah berkenaan dengan plot batang daun. Alright. Tapi ini plot batang daun untuk jenis satu data sahaja. Nanti kita akan lihat bagaimana plot batang daun untuk soalan yang melibatkan dua jenis data macam ni. Dia akan jadi kiri dan kanan. Yang tu pun easy juga.
Kalau tak ikut turutan kena tolak markah ke? Saya rasa tolak kot. Saya tak sure, tapi janganlah, sebab dalam buku rujukan atau buku teks memang diikut urutan. Saya tak sure bab ni apa ikut urutan atau tak. Cumanya majoriti jawapan memang ikut urutan. Oh ya, lagi satu, ada jenis soalan. Contohlah, awak ada buat tau apa plot macam ni, tapi 40 dengan 50 tu tak wujud. Okey, nombor 40 50 tu tak wujud, tapi awak tulis juga. Ini kes tertentu. Contohlah awak terlupa kan. Okay, awak terlupa, awak terbuat juga 40 dengan 50 tu. Okay, awak tulis sini 4, awak tulis sini 5. Tak ada masalah, asalkan benda ni ikut turutan. Tapi satu syarat, awak jangan tulis apa-apa dalam ni. Maksudnya, kalau awak tak tulis, maksudnya benda tu tak wujud lah. Tapi kalau tiba-tiba awak tulis kosong, okay, tiba-tiba awak tulis kosong, habislah salah lah. Okay, awak tulis kosong ni salah. Sebab kalau awak tulis kosong, maksudnya dia wujud. Dia jadi 40, dia jadi 50. Salah. Kira salah. Jadi kalau untuk jadikan dia elak daripada kesalahan, better tak payah tulis langsung. Okay, biar kosong. Alright. Tapi kalau awak rasa nak cantik, awak buat je 3, 4, 5. Tapi jangan tulis apa-apa. Alright. So itu sahaja. Baik, cikgu. Itu sahaja bentuk batang daun. Alright, sama-sama. So far ini sahaja yang plot batang daun yang kamu kena faham. Dan kalau salah juga saya tak tahu nak cakap apa. Mungkin salah tu mungkin cuai nombor atau tersalah tengok. Itu je. Tak boleh lebih daripada itu. Tak boleh cakap tak tahu. Sebab ini paling simple. Alright. So, buat dulu. Saya bagi dalam seminit. Alright. So far, okay, awak dah faham. Sekarang kita akan go through kepada next question. Okay, next question ni agak mencabar. Dia suruh cari median dan jumlah antara kuartil dalam plot batang dan daun ni. Alright. So, macam mana nak cari median? Okay, saya bagi contoh. Kita ada 5 data. Saya bagi contoh lain lah. Contoh dulu Kita ada nombor 3, kita ada nombor 7, kita ada nombor 4, kita ada nombor 2, kita ada nombor 1. Contoh. Okay, example. Alamak, azan pula. Okay, sekejap sini kawasan saya azan, jadi kita stop jap selama 5 minit. So, kita akan sambung pada 851.
Alright, so kita sambung lagi. Alright, di sini saya dah letak dia punya data balik semula, tapi yang ni kalau awak perasan dia dalam turutan menaik. Sebab apa? Sebab kita dah selesaikan dalam plot batang daun. Sebab tu dia punya turutan dia dah jadi turutan menaik. Okey. Bagusnya kalau kita susun dalam turutan menaik, sebab nanti kita akan senang untuk kira julat antara kuartil. Jadi, apa rumus julat antara kuartil? Julat antara kuartil ni adalah rumus dia kuartil pertama. Kuartil ketiga dia akan tolak dengan kuartil pertama. Ini adalah rumus yang kamu kena tahu. Dan yang ini kita akan tengok daripada plot tersebut. Dan kita akan cari kuartil ni, dia ada flow dia. First kita boleh cari median. Untuk cari kuartil kita kena cari median dulu. So lepas cari median baru boleh cari kuartil. Kalau soalan dia tanya kat sini, soalan B, dia cakap cari median dan julat antara kuartil. Jadi sebab tu sebenarnya dia dah ajar awak kena cari median dulu, baru awak boleh cari kuartil. Tapi untuk cari julat antara kuartil, awak kena cari kuartil dulu. Siapa kuartil ketiga, siapa kuartil pertama. So dia ada flow dia. Lepas awak cari kuartil ni, dia ada flow yang paling last. Flow yang terakhir dia adalah julat antara kuartil. Alright, ini adalah flow terakhir. Kena cari kuartil dulu. So nak cari kuartil kena cari median dululah. So median ni macam mana? Apa rumus median pula? Rumus median ni daripada keseluruhan data. Awak kira lah data ni ada berapa. Kalau katakan tadi kita kira ada 20, kita ada total 20. So 20 ni kita akan bahagi dengan 2. Sebab tu saya buat 2 baris. Saya bahagi dengan 2. So bacaan pertama kita akan dapat 20 per 10 kan. 20 pula 20 per 2 kita akan bagi 2. Kita akan dapat 10. So median dia, median dia berada di antara 10 nombor dekat sinilah. Sebab kita baca atas ada 10 nombor. 10 nombor. Bawah ada 10 nombor. So masing-masing ada nombor bilangan nombor yang sama. Jadi median ni dia berada di pertengahan. Pertengahan antara hujung dengan yang depan. Pertengahan. Kalau awak tak nampak, saya akan bagi contoh lain. Contoh lain kat mana saya nak bagi? Kat sinilah. Contohnya adalah nombor 2, 3, 3, 4, 7. Ni adalah cara awak cari median. Awak nampak sangat. Nampak jelas dan nyata. Tengah-tengah ni median. Senang je awak boleh congak. Sebab kiri mesti sama. Kiri kena ada 2 data. Kanan kena ada 2 data. Dia kena balance. Seimbang. Jadi sekarang ni awak punya
data sekarang ni, kiri ada 10, kanan ada 10. Betul? Okey. Kiri ada 10, kanan ada 10. So, siapa tengah-tengah? Kita tak tahu. Okey, kita tak tahu. Jadi kita nak tengok siapa yang dekat dengan cermin tu. Siapakah yang hampir dengan cermin? So, katakan 80 paling last dan 82 paling awal. So, dia orang kena tambah. Okey, dia orang kena tambah. Tambah lepas tu per 2. Okey, tambahkan lepas tu bagi 2. Sama juga macam tadi. Okey, kalau saya tambah lagi satu nombor, sekejap. 3, 3, 4, 6, 7. Contoh contoh macam ni. Okey, so kalau awak tengok, kiri ada 3. Okey, kanan pun ada 3. So, yang berhampir dengan cermin ni adalah 4 dengan 6. Jadi 4 dengan 6 ni awak cuba campurkan. Okey, campurkan. Lepas tu awak bagi 2. So, nanti awak akan dapat 4 campur 6 sama dengan 10. And then 10 bahagi 2 sama dengan 5. So, median sama dengan 5. Okey, median tu maksudnya awak kena tambahkan dulu antara yang hampir ni, and then baru bahagi 2. Maksudnya pertengahan antara 4 dan 6. Itu adalah cara awak cari median, yang mana tak ada tengah-tengah tu. Tapi kalau ada, awak boleh direct ambil. Biasanya nombor ganjil ni memang ada lah. Kalau nombor genap macam sini kan, nombor 20 ni nombor genap. So, susah lah kita nak jumpa. Sangat susah. Jadi sekarang ni, awak ada 10 nombor kiri dan 10 nombor kanan. Sekarang ni ada 80 dengan 82 yang duduk dekat dengan cermin. So, sekarang tugasnya adalah buat median. Okay, ni awak tak payah salin. Ni just contohingan sahaja. Okay, so B median. Okay, median ni adalah yang terhampir dengan cermin adalah 80 dan 82. So, awak buat kurungan 80 campur 82. Maksudnya dia kena tambah dulu. Tambah dulu, baru bahagikan dengan 2. Okay, so kita akan kirakan guna kalkulator kalau tak ada siapa yang tahulah. Kalau saya dah nampak lah jawapan dia 81 sebab dia antara tengah-tengah. Betul tak? So, 80 campur dengan 82. Tambah dulu. And then, lepas tambah bahagi 2. Akan dapat 81. So, itulah maksud dia. Awak kena bahagikan 2 dulu. Median ni adalah pertengahan. Pernah dengar tak middle? Middle dalam bahasa Inggeris dia. Tapi, dia ada sebutan lain median. Sebagai data. Bacaan data kita panggil median. So, sama je maksud dengan mid. Mid tu adalah middle. Middle tu tengah-tengah lah. Alright. So, itu dia punya rumus median yang awak kena faham. Dia tak ada dalam kertas rumus. Jadi, awak kena hafal lah. Sekarang ni bagaimana kita nak cari kuartil ketiga dan kuartil pertama? Sebab kita ada sekarang ni soalan tanya jumlah antara kuartil. Tapi sekarang rumus jumlah antara kuartil adalah kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Okey, kuartil ketiga siapa? Kuartil pertama siapa? So, kita tengok balik data tadi. Okey, kita dah bahagi 2. Kita dah bahagi 2 median tu. So, kita dah nampak kiri ada 10, kanan ada 10. So, bahagian kiri yang 10 ni, okey, bahagian kiri yang 10 semua ni, ini adalah kawasan zon Q1. Maksudnya bacaan pertama kita panggil sebagai Q1. Bacaan pertama tu 10 nombor yang pertama. Manakala bacaan yang paling last tu 10 nombor terakhir tu adalah Q3. Dan cara nak cari dia sama macam awak cari median tadi. Awak kena kira ada berapa data dalam Q1 ni. Ada berapa data dalam ni? Ada 10. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. So, sekarang ni benda yang sama. Nak cari kuartil pertama, bahagi 2 daripada 10 tu. So, nanti awak tulis Q1 dulu lah. Q1 10 bahagi dengan 2, awak akan dapat 5. Betul? 5 tu bukan jawapan. 5 tu adalah kawasan yang awak akan bahagikan. Contohnya, sini 5, sini 5. Maksudnya macam tadilah sama. Data 5 kiri, data 5 kanan. Cara dia sama macam awak cari median. Dia makin lama makin kecil.
Dia ada dua kawan pula kat sini. Okey, so siapakah pertengahan Q1? Pertengahan Q1 tak ada. Dia adalah macam ni, cermin. So sama juga rumus dia adalah Q1 adalah 74 campur dengan 74, baru awak bahagikan dengan 2. So jawapan dia akan dapat 74 balik. Okey, so ingat cara nak cari kuartil ni awak kena buat macam ni. Kiri kena sama balance dengan yang kanan. And then tengah-tengah tu siapa? Sama ada dia median ke? Lepas tu kalau ada kecilkan dia jadi kuartil pula ke? So kalau benda tak ada data, awak kena buat macam garis putus-putus ni. Okey, garis putus-putus dan awak kena cari siapa pertengahan dia. Biasanya ada. Kalau tak ada tu jarang lah. Okey, so nanti awak dah faham. Kalau awak faham Q1, maksudnya awak boleh cari Q3. Okey, Q3 pun sama. Q3 ada 10 data. 10 data awak pecah kepada dua kumpulan, jadi 5 macam tadi. 5 5. Jadi pertengahan antara Q3 adalah 90 dengan 91. Okey, tambahkan 90 dengan 91. Hasil jawapan dia awak bahagi dengan 2. Sama je. Okey, Q3. Okey, Q3 ni sama juga. Apa tadi nilai dia? 90, 91. So 90 campur 91. 90 campur 91 and then bahagi dengan 2. Dan awak akan dapat dalam bentuk perpuluhan. Okey, perpuluhan dia adalah 90.5. Betul ke? Sekejap, check. 90 Betul. 91. Betul kan? Okey. So itu adalah hasil jawapan Q3 dengan Q pertama. And then baru awak tulis kat sini julat. Okey, julat antara kuartil sama dengan 90.5. Ni adalah Q3 awak tolak dengan 74, iaitu Q1 awak. Okey, so nanti awak kira lah guna kalkulator. Ada yang bermasuk ya. Alright, so nanti awak kira. So tolak dengan 74 dapat 16.5. Biar je perpuluhan tu memang betul lah jawapan dia, perpuluhan. So ini adalah julat antara kuartil, di mana awak kena pastikan data tu mestilah disusun ikut urutan menaik. Contoh, kalau data tu tak disusun dalam urutan menaik, maka awak kena susun dulu. Okey, saya bagi contoh lain. Contoh lain nombor 4, 2, 1, 3, 5, 7. Macam itulah. And then data-data ni awak kena susun ikut urutan menaik. Susun ikut urutan menaik. Okey, menaik. So nanti awak akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 7. Baru boleh awak cari median dengan kuartil ketiga, dengan kuartil pertama, dengan julat antara kuartil. So dah banyak benda awak belajar hari ni. Okey, awak dapat cari julat antara kuartil, awak dapat cari kuartil ketiga, awak dapat cari median, awak dapat cari kuartil pertama. Lagi apa? Awak dapat plot batang dan daun ni. So macam-macam awak belajar dalam satu soalan. Okey, so yang ni awak boleh nampak pertengahan dia di sini. Okey, 3 dengan 4. So median, awak boleh nampak median dia adalah 3 campur 4 per 2. Okey, 7 per 2, 3,5. Lepas tu kuartil ketiga. Kuartil ketiga automatik belah kanan. Mesti belah kanan, tak boleh belah kiri. Kuartil pertama mesti belah kiri. Okey, so yang ini nampak jelas dan nyata. Dia berada di tengah-tengah antara 3 nombor kuartil ni.
So jawapan dia 5 lah. Macam ni directly awak boleh ambil. Sebab bila awak tengok ada 3 data, lepas tu awak kira, okey, sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Okey, balance. Bila dah balance, tengah-tengah ni tak ada kawan. So itulah kuartil ketiga. Okey, sama juga dengan kuartil pertama. Kiri 1, kanan 1, tengah-tengah tak ada kawan. So Q1 adalah 2. Okey, macam tu jawapan dia. Lagi senang kalau macam ni kesnya. Okey, sama juga dengan kes yang tadi tu. Cumanya ada pelajar dia tak payah susun, dia terus buat plot batang daun ni, dia terus boleh kira. Okey, dia terus boleh kira dalam plot batang daun. So yang ini adalah contoh mudah untuk awak cari median, kuartil ketiga, kuartil pertama dan julat antara kuartil. Saya punya terabur sikit, awak pandai-pandai lah susun. Julat antara kuartil sama dengan 5 tolak 2 sama dengan 3. Macam tu lah. Sebab Q3 tolak Q1. So ini adalah contoh yang paling mudah untuk fahamkan julat antara kuartil. So saya harap bila ada soalan keluar pasal julat antara kuartil, jangan salah. Sebab benda ni sangat senang. Kalau soalan dia tanya julat antara kuartil, mesti ada dalam soalan. Jawapan dia memang dah ada dekat dalam soalan, cuma tinggal nak susun je. Alright. So ambil dalam beberapa saat untuk awak salin. Sebab lepas ni kita akan go through kepada julat pula. Tadi julat antara kuartil, sekarang kita nak go kepada julat nilai minimum dan nilai maksimum. Okay, ni tambahan bonus. Tambahan tu bonus lah kan. Ni adalah pengetahuan tambahan awak. Okay, salin sebab lepas ni saya nak explain lagi. Alright, so saya kecilkan sikit. So bila kita nak cari julat, okay, julat ni adalah nilai maksimum tolak dengan nilai minimum. Okay, julat sama dengan nilai maksimum tolak nilai minimum. Julat dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai range. Okay, kita panggil sebagai range. So dalam bahasa Inggeris ni kita faham range tu adalah jarak, betul tak? Jadi jarak dia kita kira lah daripada yang paling tinggi tolak yang paling rendah. So bila awak tengok dalam plot batang daun ni, so kita dah nampak, dah kena pasti. Okey, 38 paling rendah, 99 paling tinggi. So julat dia awak dah dapat dah. Julat awak dapat 99 tolak dengan 38. Okey, ini adalah bonus untuk awak. So 99 tolak 38 dapat 161. Okey. So apa yang dekat sini, awak dah dapat 3 benda dah. Okey, awak dapat nilai maksimum, awak dapat nilai minimum, awak dapat julat. Okey, dalam plot batang daun ni awak dapat banyak-banyak macam-macam data yang awak dapat. Alright, so sekarang ni, okey, sekarang ni saya nak susun jap. Awak salin je dulu. Kita nak ikut tak apa, tak apa. Sekejap padam dulu. So ni flowchart dia lah. Median, kemudian kuartil, kemudian julat antara
kuartil. So ni adalah flowchart dia. Alright. So hopefully semua faham. Kalau faham tulis boleh dekat ruangan komen untuk ke semua yang hari ni yang kita belajar. Okey, kalau nombor tu ganjil, cikgu macam mana cari kuartil? Tadi dah explain kan? So macam tadi tu ganjil. So yang ini ganjil. Okey, dia ada 3 kan. So tengah-tengah tu je ambil. So ingat bila terlalu banyak sangat data, kelompok data macam mana macam ni lah contoh. Okay, ada 5 data. So 5 data ni awak ambil tengah-tengah. So tengah-tengah ni nampak lah dia punya kuartil dia tu. So carilah macam tu. Contoh. Okay, contoh lain kat sini. Ni lah 1, 2, 3 ni awak dah nampak lah. Jawapan dia 2 adalah kuartil pertama, 5 adalah kuartil ketiga. Kalau tiba-tiba lah awak nak cari median, ni ada satu kes lagi. Semua nombor ganjil. So kalau semua nombor ganjil 9, lepas tu bahagi 2 dapat 4,5. Tak boleh. Sekejap 1, 2, 2, 4, 6, 7, 7, 6, 2, 7, 8, 10, 11, 13. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Alright. So ni ada contoh data. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita ada 11 data. Dan awak tengok macam mana awak nak cari median dan macam mana awak nak cari julat antara kuartil untuk yang ini. So first thing, saya ajar ada lagi satu cara. Bila awak dah susun secara menaikkan, awak kira macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang tak ada kawan ni, automatically median. Okay, yang tak ada kawan ni automatically median. So cara dia macam daripada depan awak kira dan daripada belakang juga awak kira dalam masa yang sama atau serentak. Lagi senang. Okay, so macam tadi, saya ulang balik. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so yang tak ada kawan tu nampak sangat dia adalah median. Okay, ni adalah ganjil. Next, kita dah nampak kawasan kuartil pertama dan kawasan kuartil ketiga. Okay, so awak boleh tengok. Ulang balik langkah yang sama. 1, 2, dan yang tak ada kawan ni automatically kuartil pertama. Okay, buat pada benda yang sama. 1, 2, dan tak ada kawan ni kuartil ketiga. Alright, so yang ini directly tak perlu tambah bahagi 2. Okay? Sebab dia adalah ganjil. Senang je, easy. Tapi ada jenis awak tak nak salin balik data yang terlalu banyak sampai macam tadi tu pelabatan daun tu kan, ada 20 data. Malaslah nak salin. Boleh tak kalau kita terus congak je dekat dalam pelabatan daun tu? Boleh sebenarnya, nanti saya ajar. Alright, so ini adalah contoh mudah awak congak. Dan daripada ni, okay, so sekejap saya padam sekejap sebab nampak serabut. Sekejap. Okay, ni saya padam. Okay, contoh kalau awak nak terus congak, sama je. 1, 2, 3, 4. Ataupun awak tak nak buat macam tu, awak tak nak tulis nombor, awak boleh tick je. 1. Okay, tick macam ni je. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So bila 10, yang paling last ni awak tak payah tickkan, awak bulatkan je. Yang paling last tu awak bulatkan. Maksudnya di sini adalah kawasan tengah-tengah dia. Okey, ni adalah kawasan tengah-tengah dia. Bacaan dia bukannya 2 dan 3, tapi bacaan dia adalah 82 campur 83. 82 campur 83 ke? Saya dapat macam tu ke? Sekejap, tengok balik.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ya, saya dapat 80 dengan 82. Sepatutnya macam tu. Saya telah ajak kira ni. Okay, ulang balik. Kita ulang balik step. So, ingat saya boleh potong sebenarnya. Okay, ni. Ataupun saya tick lah. Saya suka tick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Macam tu. So, hati-hati lah. Sebab dia kadang-kadang kekok kan. Ataupun pakai jari je lah senang. Tutup jari, tutup jari, tutup jari, tutup jari dan seterusnya. Boleh je. Buatlah macam mana yang memudahkan awak untuk congak. Alright. Tapi saya ajar awak susun balik data. Tapi kalau malas, awak boleh terus congak daripada plot ni. Alright. So, cara saya lain, cara awak mungkin lain. So, ikutlah mana yang senang. Alright. So, itu saja. Dan ada lagi, kita akan pergi kepada soalan yang lain. So, ini berkenaan dengan plot batang dan daun. Alright. So, ni saya padam. Tak nak lama-lama sebab kita ada lagi dalam 45 minit. Okey. Ni soalan dia. Yang ini kita akan guna banyak sikit perhatian kat sini sebab yang ini banyak trik. Okey, banyak trik yang kita nak belajar sebab ada certain pelajar yang gunakan kalkulator biasa ataupun ada juga certain pelajar yang gunakan kalkulator kelas Swiss. Okey. So saya ajar guna kalkulator biasa dulu. Nanti lepas tu baru saya ajar guna kelas Swiss pula. Hitung markah min dan sisian piawai. Okey, hitung markah min dan sisian piawai. Okey, rumus min. Okey, rumus min adalah sekejap. Ni soalan C rumus min adalah X sama dengan, ni simbol dia, min X ni simbol dia, saya tulis simbol kat depan. EX per dengan N. Okey. EX ni maksudnya hasil tambah data. Hasil tambah data. N adalah jumlah data. Okey, kalau tadi kita tengok kan, jumlah data ada 20. So N adalah 20. Hasil tambah data ni tambah je lah 20 tu. Maksudnya daripada awal sampai akhir tu awak kena tambah je, kerja awak tambah je. Okey, itulah min. Okey. And then kita akan belajar rumus sisian piawai. Tapi saya nak ajar variance dulu. So variance V kuasa 2. Saya bagi dua rumus je. Tak nak bagi pening-pening. So variance ni adalah E X kuasa 2 per N sama kan? Tapi ada kuasa 2 je. Itu beza dia. Cuma tambahan sedikit dia ada tolak X kuasa 2. X kuasa 2 ni adalah min punya simbol. So hati-hati. Dia bukan X biasa Dia adalah simbol min. Sebab ada topi. Yang ada topi ni min. Tapi yang tak ada topi tu data. Tu awak kena bezakan. So macam mana nak guna simbol rumus-rumus ni nanti saya akan terangkan lah. Just tengok je. Okay, tengok je. Ini adalah contoh. Dan lupa lagi satu, flowchart. Dia pun ada flowchart juga. Awak nak cari soalan ni, dia cakap hitung markah min dan sisian piawai. Kalau soalan tanya sisian piawai sekalipun, dia ada flowchart juga. Awak kena dapatkan min dulu. Okay, awak kena dapatkan min dulu. And then awak kena dapatkan variance. Baru awak boleh dapatkan sisian piawai. Kalau soalan tu tanya sisian piawai, awak kena start dengan yang first. Awak kena start dengan min. Awak tak boleh terus cari sisian piawai. Memang tak dapat jawapan. Okay, dia ada flowchart dia. Kalau soalan tanya sisian piawai, mulakan dengan min. Okay, ni first. Ni second. Ni third. Baru awak tak sesat. Kalau terus masuk sini, masuk hutan macam tu je, memang sesat. So, macam mana nak cari min? Tambahkan semua data. Tapi saya tak nak awak tambah macam biasa guna calculator. Tambah. Tak nak. Tak nak macam tu Tak nak. So, saya nak awak guna kaedah calculator. Kaedah calculator ni, sekali tekan, 3 jawapan dapat. Okay, 3 jawapan dapat. So, kita tengok macam mana nak tekan. So, di sini saya buat penambahan sudut. Okay, sekejap. Okay. First, awak tekan mod 2 kali. Mod 2 kali.
Oops. Apa benda ni? Alright. Okay, so ikut tekan mod. So nanti ada pilihan SD. Okay, pilih SD. SD ni saya tak tahu apa maksud dia, tapi awak pilih je. So pilih satu. Ni tu kalkulator lama So nanti dia ada paparan dia SD pada atas ni. Jadi okey. Lepas awak dah tekan tu, kita tengok balik soalan tadi. Tak nak, kita tengok data tadi. Tak nak tengok soalan, nak tengok data. Alright. Ni adalah data dia. So macam mana nak tambahkan? Sekejap saya pindah bawah sikit. Soalan C. Okey. So tambahkan macam ni. Awak tekan 80. Awak tekan je data dia 80. Lepas tu M+. Okey, 80 M+. So tengok kalkulator saya. Tekan 80. And then dekat atas AC ni ada M+. Okey, nanti maksudnya dia ada keluar paparan N sama dengan 1. N sama dengan 1 ni maksudnya data pertama awak telah simpan dalam kalkulator. Maksudnya macam tu. Maksudnya awak dah settle lah data pertama. Okey, and then masukkan data yang seterusnya. Contohnya 65. Contohnya 65. Awak tekan M+. Okey, data kedua telah berjaya dimasukkan. Tak payah tekan tanda sama, tak payah. Maksudnya macam tu. Dan seterusnya 38 M+, 72 M+, 82 M+. Okey. So tekan saja, tekan dapat. Okay, saya tekan dulu sekejap Okey, bila awak dah tekan, pastikan data tu dia cukup 20 data awak dah simpan. Dah selesai? Sudahlah. Okey, dah selesai. Awak boleh tekan shift. Okey, awak boleh tekan shift. Shift 2 tekan shift 2 je. Tekan shift, lepas tu tekan 2. Okey, tekan shift and then tekan 2. Okey, nanti dia keluar paparan. Satu ni simbol dia awak dah nampak dah. Oh, X ada topi. So X yang ada topi ni adalah min. Okey, awak tekan 1. Tekan sama dengan. Okey, kita akan dapat 80.6. Saya ulang balik Shift 2. Ada keluaran 3 paparan. Tapi kita biasanya ambil nombor 1 dan nombor 2 sahaja. Nombor 1 ni adalah untuk min. So kita tekan 1 dan tekan sama dengan. Okey, so Shift 2. Sekejap X untuk min. Dan apa lagi satu? Sekejap. XN. Okay, X, lepas tu dia ada macam cherry sikit. N. Ni adalah CCMPRY. Dia tak ada variance dia ada CCMPRY je. Ya Allah, dia yang baru masuk ke? Dah nak habis kelas dah. Okay, so nanti untuk cari min ni, awak tak boleh tulis jawapan. Awak kena buat jalan kerja dia. Jalan kerja ni alah leceh lah. Tak apalah, kita tulis je lah So awak tambahkan je buatlah macam ni. 80 campur 65 campur 38 campur 72. Ni adalah jalan kerja tapi awak tak payah tekan kalkulator sangat lah. Ni sekadar salin sahaja.
Okay, ni adalah jalan kerja dia sahaja. So, tambahkan sahaja. And then per dengan N adalah 20. Jumlah data lah 20. Okay, so jawapan dia tadi dalam kalkulator tulis 80.6. Okay, dalam kalkulator tadi kita kan pilih satu kan, min. So, jawapan dia adalah 80.6. So, kita tulis je terus jawapan dia. So, kita dah memang siap-siap dapat 2 markah. Okay. So, salin dulu. Kemudian awak nak cari sisi yang piawai, awak copy paste sahaja apa yang awak salin tadi. Okay, copy paste sahaja. Maksud salin balik lah. Tapi kat sini awak tulis sisi yang piawai ataupun variance. Saya ajar variance dulu lah sebab kita ikut flowchart. Variance V kuasa 2. So, ini adalah jalan kerja dia. Sama je. Tapi letakkan kuasa 2. Okay, letakkan kuasa 2 pada semua data. Sebab variance kena kuasa 2. Tengok simbol dia. Simbol dia adalah V kuasa 2. Sebab tu semua kena kuasa 2. Dan awak kena tambahkan sedikit tolak. Tolak dengan min kuasa 2. 80.6 kuasa 2. Ni min tadi. So, awak salin dulu. Dia memang leceh lah sebab banyak nak kena salin. Kalau awak rasa data tu awak tak nampak, awak boleh tengok balik dekat batang daun awak tadi tu. So, sama je. Okay, nak cari variance ni sama je macam tadi awak tekan sisi yang piawai. Kan awak tekan shift 2 kan. Shift 2 tadi tu kan dia bekalkan sisi yang piawai. Okay, S cari N ni. Tapi disebabkan nak jadikan sisi yang piawai, dia kena letak kuasa 2. So, just tambah je kuasa 2 kat situ. Tit. So dah ada dah kat sini. X cari N kuasa 2. So, tekan sama dengan. So, ini adalah variance awak. 182.14. Okey. Dan last kali, sisihan piawai. Ataupun simbol dia V sahaja. Okey. Dan awak letak punca kuasa jawapan variance. Sebab tu saya cakap dia ikut flowchart, cuma letak punca kuasa sahaja. Letak punca kuasa daripada variance. And then awak akan dapat jawapan akhir. Jawapan akhir ni ambil je. Awak tekan shift 2. Dan awak pilih 2. Sekejap. Shift 2. 2. Okay. So, tekan sama dengan. Dia akan keluar 13.5. Macam tu lah. 13.5. 13.50 ataupun 13.5 lah. Sama je. So, itulah cara penggunaan kalkulator biasa. Tapi, kalau saya tak nak buat variance, saya nak buat terus sisihan piawai, boleh tak? Boleh. Tapi, jalan kerja dia sama. Just letak punca kuasa sahaja. Okay, just letak punca kuasa kat atas ni. Tapi, panjang sikit lah. Macam tu. Sama je. Tapi, better ikut flowchart macam ni. Okay? Better ikut flowchart. Okay, salin dulu. Ya? Saya tak dapat cara nak tekan kalkulator waktu sampai dekat Dekat mana tu? N plus tu.
Dia dah habis nombor. Dekat min. Okey. Tak dapat tekan. Dah habis dah dapat N20 dah. Dah. Lepas tu tak tahu nak. Lepas tu tekan mana? Cakap. Right. Sini ada dekat bawah ni. Lepas dah settle tu, tekan shift. Lepas tu tekan 2. Cuba tekan. Tekan shift. Lepas tu tekan 2. Dia keluar tak macam ni? Keluar tak? Sekejap, saya punya keluar lain pula. Oh ya. Kalkulator jenama lain ke? Sama je ke? 530. Ada kalkulator kelas switch dia secara lain. Ni saya ajar kalkulator biasa. Kalau ada lagi satu kalkulator yang lain, yang tu saya tak sure dia keluar apa. Tapi awak kena pastikan mod tu, pastikan mod SD dulu. Okay, mod dia kena masuk dalam mod SD. Kalau tak masuk dalam mod SD, memang tak dapat. Okay. So first, kalau contohlah awak nak reset, awak tulis balik reset all, shift mod reset. Lepas tu masuk balik mod SD. Okay. Nanti awak tengok lah. Isikan semua, masuk M+, semua dan seterusnya. Okay, sebab tu saya cakap mod 2 kali SD. Dan lepas tu apa? Kalau tak dapat juga nanti nanti masa hujung kelas nanti, ataupun nanti lepas habis kelas, snap gambar kalkulator. Saya nak tengok kalkulator tu macam mana pattern dia. Nanti saya akan explore dalam Google dan saya akan bagi satu video barulah. Alright, so itu sahaja berkenaan dengan kalkulator biasa. Manakala pelajar yang nak tertunggu-tunggu tadi tunggu-tunggu kan, kalkulator apa? Kelas Swiss. So kita tengok. Kelas Swiss ni dia leceh sikit tapi dia terus dapat jawapan. Sekejap Tak maaf kecil sebab yang ni tak boleh zoom. Ini saya tutup jap. Alright, so untuk kalkulator kelas Swiss, so kita tekan mod atau menu. Kita tekan menu dan kita akan pilih kepada nombor 6 iaitu statistik. Sebab kita belajar statistik sekarang ni. Okay, so pilih 6. Tekan nombor 6. Okay, saya ulang. First tekan menu. Okay, sekejap First tekan menu dan tekan nombor 6. Dan kita akan keluar macam ni. Ada satu variable, ada 2, 3, 4. Biasanya kita akan guna satu variable. Okay, kita akan guna satu variable. So tekan nombor 1. Sebab kita ada nilai X sahaja. So kita masukkan nilai-nilai X. Jadi 20 tu banyak. So letaklah semua ni. 80 tekan sama dengan 65 tekan sama dengan 38 dan seterusnya. So, saya tekan jap kasih masa jap. Alright, so bila awak dah tekan sampai data dia dah 20 data macam ni. Okay, nanti contoh ni tengok dulu okay, awak dah isi 20 data. Lepas dah isi, tekan OPTN. OPTN ni ada pada bawah shift. So tekan, nanti dia akan keluar. Macam mana awak pilih tadi? Awak pilih apa? Awak pilih first variable. So awak ambil nombor 3. Okey, dan jawapan dia keluar. Terus jawapan yang awak nak. X yang ada topi iaitu min. EX tu adalah hasil tambah X. Okey, EX kuasa 2 tu yang atas punya variance punya jalan kerja tu. Dan cherry kuasa 2 ni adalah variance. Okey, cherry kuasa 2 adalah variance. So variance sepatutnya dapat 182.14. So sama macam tadi. Kita check. Okey, 182.14. So sama juga dengan bawah dia. Cherry X iaitu 13.49 ataupun 13.5. Bawah sekali S kuasa 2 ni tak payah ambil, dia abaikan saja.
So itulah cara menggunakan kalkulator kelas WIS. So kalau terlepas kena ingat ataupun saya catat lah. Sekejap, saya tulis kelas WIS kat sini. Kelas WIS. Okay, tekan menu, tekan 6 ataupun statistik. Okay, lepas tu Alamak, kelas WIS kan. Okay, sekejap. Kelas WIS. Lepas tu dah tekan menu semua tu, isikan satu tu sebagai first variable. Okay, lepas tu isikan data, isikan nilai X, isikan data dalam X lah, isikan semua data. Dah siap isi, tekan OPTN. Lepas tu pilih nombor 3, iaitu first variable calculate. Alright, so itu saja untuk kelas WIS. Dan kalau calculator tadi, dia agak lama sikit lah proses dia. Alright, so yang mana tadi yang tanya tu, saya takut nanti kereta macam mana. Sekejap, ada gambar. Okay, sama. Tu. Satu adalah mean, dua adalah variance. Tu je lah. Variance pula. Sistem PY. Memang dia bagi dua je. Satu adalah mean dan dua adalah sistem PY. Ni saya cerita pasal calculator tadi. Ni. Sama je. Sekejap Shift 2. Dia keluar macam ni. Semua yang tengah-tengah ni dia lain sikit. Tapi bila awak dah tekan satu tu, awak kena tekan sama dengan. Okay, tekan sama dengan untuk keluarkan jawapan dia. Tapi kalau dia keluar lain, maksudnya awak salah isi data. Bila awak salah isi data, contoh awak salah isi data, kena shift mode all. Maksudnya reset semua dan kena ulang balik data tu. Dan awak kena cuba buat balik semula. Tu yang leceh tu. Okay, so try saja. Alright, so itu berkenaan dengan soalan 1. Harap semua faham dan jelas. Kalau faham, tulis jelas dekat ruangan komen. Alright, beres. Benda ni penting ya, sebab nanti awak kena buat latihan. Tapi saya tak nak bagi tahu dulu. Jelas, cikgu. And then, soalan 2. Soalan 2 ni saya nak go through sikit je, 2A sahaja. 2A saja ke? Sekejap. Ya, 2A saja. Yang ini melibatkan dua kelas. Jadi saya dah ajar awak kena sediakan bentuk T. Okay, 2A. Bila kita sediakan bentuk T macam ni, T, sediakan tangkai dia ada 2. Okay, macam ni. So, nak buat panjang pun panjang lah sekali lah. Alright, so dapat bentuk T. Kiri untuk siapa? Kiri untuk kelas A, manakala kanan untuk kelas B. So, awak asingkan kelas A, kelas B. Dah macam pokok dah. Alright, so tadi tu dia ada satu kelas sahaja. Sebabkan satu kelas, awak bentukkan bentuk macam ni, L macam tu lah. Tapi kalau dia ada dua kelas, awak kena bentukkan dia panjang ke tepi. So dia jadilah T. Alright, so macam biasa, mulakan dengan nombor yang paling rendah untuk kedua-dua data. So nombor yang paling rendah adalah nombor 20 lebih macam tu lah. Okay, so nombor kelas A ni paling rendah 21, dan kelas B paling rendah adalah 24. Itulah. So start dengan 2, and then 3, and then kalau ada 4 kita tengok. Okay, kelas A ada 40, kelas B tak ada 40 atau dan sebagainya, tapi kita tulis juga 4. So dia pendek lah dia punya graf ni. Okay, dia jadi macam tu. So nanti yang ini, okay, awak terus kira satu-satu dulu. Awak kena buat kelas A dulu, kasih siap, baru buat kelas B. Kelas A ni bacaan dia daripada tengah ke kiri. Macam pokok bila kembang kan, dia start dengan daun, dia start dengan tangkai dulu, so dia keluar ke kanan.
dia keluar ke kanan. Alamak, buruk lah. Alamak. Itulah contoh. Okay, saya tak boleh terlukis. Okay, kalau daun yang kiri, dia akan start daripada tengah juga ke kiri. Okay, contoh. Tengah ke kiri. Awak tak boleh buat daripada kiri ke tengah. Tak boleh. Okay, salah. So, bacaan dia akan jadi tengah ke kiri. Untuk kelas A. So, nanti, kalau contoh 21, awak tulis 21. Dia jadi macam tu. And then, 24. Macam tu lah. Something. Okay. Dan seterusnya. Alright, so untuk tu saya nak kena snap gambar. Kalau tak snap gambar, tak boleh potong. Tak boleh potong data dia ni. So, saya tak nampak. Sekejap Alright. 21 ambil, 24 ambil. So, boleh terus buat sekali Lepas tu belak kanan pula. Maksudnya selesaikan yang atas dulu. Okay, awak boleh follow sama-sama dengan saya. Sebab saya buat laju sikit. Kod lah. Mungkin awak dah siap kod. Alamak, silap. 1 2 3 5 6 Okay, 40 30 1 kedua. Ada lagi satu 26 kat sini tak nampak. So 26 letak sini sikit. 6 7 8 9. Alright. So siapa yang ikut tadi kena betulkan 2 4 4 6 7 8 9. So 30. Ada 2 Sekejap. So ulang balik. 30 1 Alright. Oops. Benda ni. Okay. So dia terlajak sikit jauh. Bila awak dah selesai lakar dia punya data, awak kena kira cukup tak. Okay, so kita kira ni ada 1, 2, 3. So 3 darab dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 3, 18. Okay, so setiap kelas ada 18 data. Okay, 18 kiri dan 18 kanan. Pastikan cukup So kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, cukup. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18. Okay, cukup. Alright, so yang saya lakar ni cukup kiri dan kanan. Maksudnya okay. Kalau contohnya kelas B tak ada 40 dan ke atas, awak jangan tulis apa-apa untuk kelas B. Kalau kelas A ada 40, awak tulis 40 saja untuk kelas A saja. Okay, B tak payah usia apa-apa. So macam inilah bentuk dia. Okay. So untuk
plot dua kelas, awak kena buat bentuk T. Dan atas tu awak kena nyatakan kiri kelas apa. Mungkin orang kata markah sains. Ataupun contohlah. Okay, disebati yang macam tu lah. And then kanan mungkin markah matematik. Contoh dia buat perbandingan. Alright. So, bila awak buat macam ni, automatik awak akan dapat 3 markah. Automatik awak akan dapat 3 atau 4 something lah. Tak banyak kot. Macam tu lah. Okay. So, yang ini saya harap semua faham yang pelabatan dan daun. Sekarang ni, yang paling last, kita nak tentukan siapa yang lebih konsisten. Yang ini yang sangat penting. Okay, awak salin dulu. Tapi yang ni saya nak buat rumus konsisten. Biasanya soalan yang tanya kita, yang manakah lebih konsisten dan lebih baik, biasanya akan libatkan jenis-jenis soalan yang melibatkan dua kelas. Contohlah, awak ada data kelas A dengan kelas B. Confirm ada bawah-bawah tu soalan C ke soalan D ke, dia akan tanya antara kelas A dan kelas B siapakah lebih konsisten. Mesti macam tu. Mesti dia suruh buat perbandingan. Kalau ada satu kelas dia, siapa dia nak buat macam mana dia nak buat perbandingan kan. So soalan yang jenis yang macam ni, yang melibatkan dua perbandingan, dia akan tanya kita siapakah lebih konsisten. Macam tu je soalan dia. Jadi ciri-ciri markah ataupun data yang konsisten, dari 3. Dari 3 ciri. Sebenarnya banyak awak boleh buat, tapi 3 ni yang saya nak hafal dan apply lah. So first adalah julat antara kuartil. Julat antara kuartil rendah. Paling rendah. Nanti awak bandingkan siapa punya julat antara kuartil yang paling rendah, dialah yang paling konsisten. Macam tu. Yang kedua, awak juga boleh cari variance paling rendah. Variance siapa yang paling rendah, maka dialah lebih konsisten. Ataupun yang paling terakhir, sisian piawai paling rendah. Semua cerita pasal paling rendah. Sebab benda ni yang paling senang untuk ingat. Soalan ni, awak tak payah susah payah awak cari variance dengan sisian piawai. Tak payah. Hanya cari julat antara kuartil cukup. Hanya cari julat antara kuartil cukup. Lainlah kalau soalan tu cakap hitung nilai sisian piawai dan min. Contohlah, hitung nilai min dan sisian piawai. Macam soalan A tadi, soalan 1 tadi tu kan. And then dia cakap, kemudian tentukan kelas manakah yang lebih konsisten. Baru awak bandingkan melalui sisian piawai tadi. Tapi kalau soalan tu tak tanya sisian piawai, maka awak tak payahlah buat sisian piawai. Awak bandingkan mengikut julat antara kuartil pun dah cukup. Macam tu je. So untuk soalan macam ni, dia tak tanya langsung pun pasal variance, dia tak tanya langsung pasal sisian piawai, maka awak boleh guna yang first. Tapi kalau awak tak nak guna yang first, awak nak guna yang 3, tak ada masalah. Tapi kalau awak rajin, awak carilah sisian piawai tu. Saya tak nak, saya malas. So kita cari yang senang, julat antara kuartil. Saya dah ajar julat antara kuartil ni macam mana nak cari. So awak kena buat kelas A, apakah julat antara kuartil dia. Kelas A, julat antara kuartil berapa? Sama dengan berapa? Kelas B, julat antara kuartil berapa? Seperti mana yang saya ajar. Awak kena cari ikut flow dia. First, awak tak boleh terus cari kuartil. Awak kena cari median dulu. Dia start dengan median, go through kepada kuartil, and lastly baru awak dapat julat antara kuartil. Alright. So bila awak nak cari, kita tengok kita ada 18. Awak terus je bagi 2. 18 bagi 2 dapat 9. So kira lah 9 nombor yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 nombor pertama berada di sini.
Okey, and then 9 nombor terakhir berada di kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Balance. 9 di depan dan 9 di belakang. Maka akan wujud satu cermin. Okey, bila balance, dia akan wujud satu cermin. Dan bacaan di sini akan jadi 30 campur 31 bahagi 2. Okey. So, untuk kualiti pertama. Oh, ni awal sangat ni saya tulis rumus ni. Sekejap. Bawah sikit. Okey, untuk Q1. Q1 adalah 30 campur 31 per 2. So, akan dapat 30,5. Silap. Ni bukannya kuartil pertama. Ini adalah median. Maaf. Ini adalah median. Tapi median ni awak tak payah cari. Silap Ini baru bahagi 2 sahaja. Saya dah terlebih buat dah ni. Okey. So, ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nombor. Jadi, awak tak payah cari median. Kenapa kita cari median? Aduh, saya pun dah tercari dah tadi. So, 9 kiri dan 9 kanan. Okey. 9 kiri dan 9 kanan. Alright. Silap. Okay. And then awak cari je terus kuartil ketiga dan kuartil pertama. So, kuartil ketiga berada di paling last, iaitu belah kanan. Okay, Q3. So, tengok 9 nombor terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So, macam mana kita nak bahagi 2 sama rata? So, 1, 2, 3, 4. So, nombor yang tak ada kawan. Okay, nombor yang tak ada kawan satu je, iaitu nombor 33. So, nombor 33 ni adalah Q3. Okay, kuartil ketiga. Saya ulang. Bacaan dia adalah seperti macam tadi. 1 di depan, 1 di belakang. 2 di depan, 2 di belakang. 3 di depan, 3 di belakang. 4 di depan, 4 di belakang. Yang tinggal adalah Q3. So, 33 bacaan dia. Okey, dia akan tolak dengan Q1. Siapakah Q1? Buat balik benda yang sama. Sekejap Okey. 1 di depan, 1 di belakang. 2 di depan, 2 di belakang. 3 di depan, 3 di belakang. 4 di depan, 4 di belakang. So, tinggal 28. So, jawapan dia 33 tolak 28. 33 tolak 28, 5. Alright, jawapan dia 5. Oops. Alright. And then kita cari pula pada kelas B. Seperti tadi saya ajar, kita cari 9 nombor dulu sebab 18 bahagi 2 dapat 9. So, mana pertengahan dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, pertengahan dia berada di antara 31 dan 32. Kita buat cermin, siap-siap. Baru kita cari Q3 terus dekat sini. So, kira 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Balance kiri kanan, jadi 7 ni adalah Q3. So, bacaan dia akan jadi 37. Okey, bacaan dia 37. Okey, untuk next. Aduh. Okey. 1 depan, 1 belakang, 1 depan, 1 belakang, 1 depan, 1 belakang, 1 depan, 1 belakang. So, tinggal 8. So, 37 tolak 28. Okay, 37 tolak 28. Sekejap saya padam balik. Alright, 37 tolak 28. So, berapa nilai dia? Nilai dia adalah 9. 37 tolak 28. 9.
So bila awak dah tolak macam ni, awak dah bandingkan. Okey, kelas A lebih sedikit. Okey, kelas A jarak antara kuartil dia lebih sedikit. So saya dah nampak siapa yang lebih konsisten. Kelas yang mana? Okey, soalan 2A. 2A2. Kelas yang manakah menunjukkan pencapaian lebih konsisten? Jawapan dia adalah kelas A. Jawapan dia adalah kelas A. Okey. Jangan saya tengok balik. Alright. Tapi dia cakap berikan justifikasi anda. So justifikasi tu maksudnya huraian. Kenapa kelas A? Sebab okey, kerana senang je. Awak cari apa tadi? Awak cari julat antara kuartil. So kerana julat antara kuartilnya lebih sedikit ataupun lebih rendah berbanding kelas B. Macam belajar sains kan, kena buat pemerhatian kat sini. Dia sama je konsep macam sains. Awak buat pemerhatian, perbandingan kat situ. Alright, so ini adalah perbandingan. Ada juga jawapan yang berkatakan kelas A kerana sisian piawainya lebih sedikit berbanding kelas B. Tapi kita tak cari sisian piawai, so kita cari julat antara kuartil. So kita gunalah julat antara kuartil. Ada juga pelajar jawab kelas A kerana minnya lebih tinggi berbanding kelas B. Amboi, dia punya pengetahuan dia sangat luas. Tapi betul jawapan dia, sebab ada banyak ciri-ciri kita boleh katakan min tinggi betul, julat tinggi betul, tapi julat antara kuartil rendah pun dia beza. Sebab tu saya cakap, untuk memudahkan pelajar, hafal 3 ni sahaja. Untuk yang lebih konsisten. Alright, so itu sahaja untuk bahagian soalan 1 dan 2. Jadi tak ada apa-apa yang saya nak minta awak buat dalam grup WhatsApp. So salin dulu. Sementara tu sekejap saya nak awak ambil kehadiran. Okay, ingat kena tuliskan kehadiran. Jangan lupa, kalau lupa saya anggap awak tak ada. So isikan kehadiran dalam form ni. Saya dah bagi dalam Google Meet ni. Okay, jangan share kat kawan. Yang mana yang tak datang tu tak datang lah. So isikan. Alright, so siapa yang nak salin boleh salin kat sini. Okay, saya bagi seminit untuk awak selesaikan apa yang patut. Okay, so hari ni kesimpulannya saya nak bagi satu kesimpulan. Kita dah belajar banyak sangat hari ni. Kita dah belajar cara cari mean. Okay, kita dah belajar cara cari variance. Kita dah belajar cari sisian piawai. Okay, banyak lagi. Kita dah belajar plotkan batang daun. Okay, so kita dah belajar julat antara kuartil. Apa lagi? Median. Kuartil ketiga, kuartil pertama, nilai maksimum, nilai minimum. Banyak benda ni yang kita belajar. Dan yang paling penting adalah cara untuk kenal pasti siapa yang lebih konsisten. So harap hari ni semua kena fahamkan, sebab benda ni sangat penting. Alright, bila soalan keluar, dia akan terus pop up soalan berturutan 9 markah atau 9 markah untuk bahagian B, atau 15 markah untuk bahagian C. Okey, besar sangat dia kaitkan. Tapi sebenarnya soalan tu berkait dengan soalan atas, dan soalan macam itulah sebiji macam ni keluar. Okey, so dia senang sahaja. Nanti minggu depan kita akan belajar bagaimana kita nak plot kotak dan plotkan plot titik. Itu
Itu sahaja. Alright, so itu sahaja kesimpulan daripada saya malam ni. Jadi sekian, terima kasih. Harap jangan lupa isi form. Dan itu sahaja. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.